وبركاته نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Yang saya hormati Tuan Imam Masjid Kuasa Masjid, Tuanku Syed Putra Jamdulai Kang Perlik, tuan-tuan pemuda Allah sekalian, pertama sekali marilah sama-sama kita manjatkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana limpah kurnianya dengan rahmatnya. Dia beri masa kepada kita, dia beri tenaga, dia beri kesihatan dan juga kesempatan pada pagi ini dapat sama-sama kita solat subuh berjemaah dan dapat sama-sama kita sambung kuliah mingguan kita, tuan-tuan. Pada hari ini, tuan-tuan, tarikh 6 November bersamaan dengan 20 Rabiul Awal, dan tajuk kita hari ini berkaitan dengan, tuan-tuan, tentang tajuk ini sambungan pada tajuk yang terdahulu, haram hukumnya merosakkan hubungan orang lain. Cerita kita ni dengan kita duk jadi batu api, yang jadi kita duk jadi punca bahasa Perlis kita ni kan, merosakkan hubungan orang, tuan-tuan. Duk elok-elok kita pi tojoh bahasa Perlis kita pi kacau pula, kita pi kucai pula. Jangan, tuan. Jadi cerita dia, apakah cerita tentang larangan ni, tentang haram hukumnya merosak hubungan orang lain. Kitab kita ni ensiklopedia larangan menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Apa yang Allah larang dan Nabi larang dihimpunkan dalam satu kitab, tuan. Sebelum saya nak pergi ke tajuk kita hari ni, kita akan tengok sikit berkaitan dengan jalan menuju hidayah Allah. Macam mana jalan-jalan kita nak menuju hidayah Allah ni, tuan-tuan. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Salah satu di antara anugerah yang sangat agung bagi manusia adalah hidayah. Okey, benda yang paling besar, tuan, yang paling berharga, tuan, hidayah, tuan. Sebab apa, tuan? Dengan hidayah ni membezakan kita, tuan. Contohnya, tuan-tuan, bapa saudara Nabi Abu Talib, dia sayang Nabi, dia bawa Nabi pergi mana-mana. Siapa yang cerca Nabi, yang lawan Nabi, dilawan balik. Walaupun akhir hidupnya dia tidak beriman pada Allah, tuan. Mati dalam keadaan tidak Islam, tuan. Tapi hakikat dia adalah tulang belakang Nabi sebenarnya. Tak mana orang orang kucai Nabi, dia akan berkelia balik. Sebab apa? Dia sayang anak saudara dia. Tapi dengan bukan hidayah Allah, tuan, dia tak dapat masuk syurga, tuan. Jadi hidayah ni penting. Jadi kita cari hidayah Allah. Dengan hidayah kita bisa beribadah, kita bisa beramal soleh, kita bisa melakukan berbagai macam kebaikan, kita bisa menjauhi semua yang Allah haramkan yang mengundang murka dan azabnya. Tanpa hidayah Allah, kita akan menjadi manusia yang sangat rugi dengan serugi-ruginya. Jadi hidayah ni kan membezakan kita. Kita semayang ni, puasa ni, solat ni, jadi dengan hidayah Allah. Kita tinggalkan benda mungkar, benda kejahatan, maksiat dengan hidayah Allah. Lalu bagaimana cara yang harus kita lakukan agar Allah memasukkan kita ke dalam salah satu di antara golongan orang yang diberi hidayah? Okey, kalau untuk maklumat, tuan-tuan, hidayah ni sebenarnya dia bukan main bergolek tiba-tiba dapat hidayah. Tak, tuan. Dia mencari. Kalau tuan tanya orang yang mana mu'alaf yang masuk Islam ni, dia cari agama, tuan. Sebab apa? Awak lagu tu, awak lagu ni, sebagainya. Dia mencari baru boleh, tuan. Jarang jumpa duduk terduduk saja saya masuk Islam, tak ada buat apa baik masuk Islam. Tak jumpa, tuan. Dia mesti ada asbab, mesti ada sebab. Sebab apa dia masuk Islam, tuan? Banyak cara yang bisa kita lakukan. Salah satu di antaranya adalah dengan mempelajari ilmu syar'i. Jadi rupa-rupanya dengan mencari hidayah ni ada banyak jalan. Salah satu, tuan, yang mudah, tuan, dengan ilmu syar'i. Macam tuan hari ni lah, kalau ikut pagi ni hari Jumaat, yang mana duduk kerja kat Kedah, hari ni hari cuti, baik aku boleh lengang-lengang, rehat-rehat kat rumah. Nak sembahyang subuh, sembahyang kat rumah pun boleh, lepas dah puan, tak berdosa pun, cuma pahala kurang. Buat apa kalut-kalut mandi awal pagi, nak main masjid, dah hala ni pula ni boleh balik minum kopi, tarik, tunggu saat dengar kuliah. Kalau ikut boleh buat macam-macam lagi. Jadi tak, tuan, kita tunggu, tuan. Sebab apa? Salah satu dapat hidayah ni dengan cari ilmu syar'i.
Sebab siapa orang yang keluar dari rumah dalam rangka untuk mencari ilmu, Allah Azza wa Jalla akan memberikan hidayah kepada orang itu. Rupanya tuan, dalam banyak-banyak sebab tuan, kalau kita mencari ilmu ni, penyebab Allah bagi hidayah kepada kita. Sebab apa? Bila ada dalil tuan, apakah dalil dia? Sebab apa kata lagu tu? Coba perhatikan sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Ada satu dalil tuan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa orang yang menelusuri suatu jalan dalam rangka untuk mencari ilmu, mempelajari ilmu Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan memudahkan bagi orang itu jalan menuju surga. Dari Muslim sahih tuan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Orang siapa yang kita ni mencari ilmu jalan Allah ni, apa jadi? Allah pemudahkan urusannya ke akhirat tuan. Jadi tuan, kita main mengaji, duk set sebenarnya ni sebab apa? Nak cari ilmu Allah. Kita nak belajar, nak upgrade diri, nak perbetul balik yang mana yang salah, tanggapan sebenarnya, nak jadi apa panggil orang yang berilmu. Dengan ilmu tu tuan, kita selamat dunia. Allah angkat martabat kita. Rupa-rupanya tu tuan, akhirat nanti Allah mudah kita jalan ke syurga. 5 jalan payah cari ilmu, 5 jalan ke syurga dipermudahkan. Jadi tuan, carilah ilmu tuan. Apa makna Allah memudahkan orang itu jalan menuju surga? Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa perkara yang menyebabkan seseorang mudah masuk ke dalam surga itu hanyalah iman dan amal soleh. Sebab apa tuan? Bila kita berilmu, kita akan beriman. Bila kita beriman, kita akan beramal. Sebab itu berilmu, beriman dan beramal. Kalau ilmu saja tahu, mungkin ramai orang tahu tuan. Dekat luar sana, orang tahu Masjid Putra ni tak mana. Take Google, take Wave, oh dekat Stesen Minyak 3 Beradik, dekat dengan Bomba, dekat My Cafe, oh dekat dengan Telekom. Semua orang tahu. Tapi berapa ramai yang main tuan? Tak ramai yang main tuan. Sebab apa? Tahu saja. Beriman itu nombor 2 tuan. Dia mesti berilmu tu tuan, dan mesti beriman. Dah beriman tu tuan, dia mesti beramal pula. Kalau kata saya ni tahu semua, tak jadi. Dia mesti beramal. Kita tahu solat, semua orang tahu solat. Mayang tak? Nantilah, tunggu Ustaz. Apa-apa ramai orang kita yang akan beramal. Jadi dia mesti package berilmu dulu, kemudian beriman dan beramal soleh. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan Allah memudahkan orang itu jalan menuju surga, maknanya Allah akan memberikan hidayah kepada dia. Dengan hidayah itu dia beriman kepada Allah. Dengan hidayah itu dia melakukan amal soleh. Sebab tu kata hidayah tadi. Kalau sekadar mengaji tuan, berapa ramai kawan kita yang mana sekolah rendah, sekolah menengah, kemudian sambung pula universiti, maktab ke, degree, ada master, ada PhD. Ramai yang tuan lah ni. Tapi berapa ramai yang beriman pula, berapa ramai yang beramal pula. Nak buat tuan tak banyak. Cakap pumpang-pumpang ramai yang tuan keluar sana. Tapi nak beriman, beramal tuan, tak banyak mana tuan. Itu tuan, beruntunglah kita ada hidayah. Allah bagi hidayah, kita berilmu, cari ilmu. Dengan hidayah tadi, kita beriman. Dengan hidayah tadi, kita beramal soleh. Oleh karena itulah maka hadis ini mengisyaratkan salah satu cara untuk bisa memperoleh hidayah dari Allah Azza wa Jalla adalah dengan mempelajari ilmu syar'i, ilmu-ilmu yang Allah ajarkan, yang tertuang dalam kitabnya Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi carilah ilmu syar'i tuan, mengaji tuan. Dengan mengaji tuan, kita beriman. Dengan beriman tuan, kita beramal. Jadi tuan, nak amal itu, tunjuk buat kita tu, ibadah kita, akhlak kita. Orang tak kata dia ni baik, orang tengok dulu, oh dia ni bagus, senyum, sabar, kan, ibadahnya sebagainya. Orang nampak tata cara tu, pelakuan dia. Tak kata pun tak apa tuan. Orang boleh tengok sifat kita, perbuatan kita. Itulah hidayah kita. Kan? Cuma dia tu ikhlas tak ikhlas ke apakah, itu dia dengan Allah pula. Tapi berapa ramai orang kita yang boleh kita berilmu, beriman dan beramal tuan. Okey, jadi hidayah ni kena cari. Bila kena cari tuan, salah satu dia dengan main majlis ilmu. Ni tajuk yang lepas tuan. Ulang kaji sikit. Larangan melakukan perdamaian berisi kezaliman
Kita buat damai, tapi di samping damai-damai itu dan lagi zalim pada orang. Macam mana tuan? Ada satu cerita tu saya sentuh balik tajuk itu ni dari Zaid bin Khalid Al-Juhani dan Abu Hurairah radhiyallahu. Mereka berdua berkata, seorang Arab Badui datang dan berkata, mai seorang Arab Badui menjumpa Nabi. Dia report pada Nabi, wahai Rasulullah, putuskanlah perkara kami menurut kitabullah. Wahai Nabi Rasulullah, putuskan, selesaikanlah masalah kami ni ikut kitabullah, ikut Al-Quran. Lawannya pula, mai orang kedua pula lawan dia kata benar, putuskanlah perkara kami menurut kitabullah. Dia bersetuju masalah kami dua ni rujuk pada kitabullah, Al-Quran. Kemudian Arab Badui itu berkata, yang awal tadi kata balik, sesungguhnya anak aku bekerja sebagai pengawal upahan orang ini. Anak aku lelaki kerja dengan dia ni sebagai pengawal upahan. Pasal kita ni apa bodyguard lah kot zaman law ni. Jadi orang apa tu kerja dengan dia. Kemudian dia kata lagi, lalu ia berzina dengan isterinya. Jadi anak dia ni terlanjur zina pula dengan isteri si toke tadi, si tuan tadi. Mereka berkata kepadaku, anakmu itu harus direjam. Pihak mereka kata pula, anak hang kena rejam. Jadi dia bagi putih kata, anak engkau kena rejam. Jadi si ayah ni apa dia kata, lalu aku tebus anakku. Dia tebus, dia sayang anak dia ni, dia tebus anak dia dengan 100 ekor kambing dan seorang budak wanita, seorang hamba wanita. Dapat 2 kambing, dapat seorang kambing dapat 1 ekor, budak atau hamba ni dapat seorang. Kemudian aku bertanya kepada ahli ilmu. Dia pergi jumpa orang lain pula, dia tanya tentang masalah tadi. Ahli ilmu kata apa? Sesungguhnya anakmu itu harus disebat 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Ahli ilmu dia kata pula, anak hang bukan kena rejam, kena sebat 100 kali dan diasingkan 1 tahun. Maka Rasulullah pun bersabda, dan dengar lelaki cerita lagu tu, Nabi pun bersabda, aku akan putuskan perkara kalian menurut kitabullah. Okey, sekarang ni masalah hampa ni aku nak putuskan ikut apa yang Allah kata. Kitabullah kata apa, firman Allah kata apa, qala Allah kata apa. Adapun budak wanita dan kambing dikembalikan kepada kamu. Budak wanita tadi, hamba wanita tadi, seorang tadi, dan 100 ekor kambing bagi balik dekat dia ni, dekat si ayah ni. Hampa jangan ambil. Nampak tu yang pertama. Sedangkan anakmu harus disebat 100 kali. Anak kamu bukan kena rejam, kena sebat 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Sebab tuan-tuan, kalau tengok balik, kalau orang pemuda ataupun yang belum kahwin lagi ni, kalau dia berzina, dia bukan kena rejam, kena sebat 100 kali, kena asing dia 1 tahun. Tuan-tuan. Tapi perempuan tadi pula dia kata apa? Adapun engkau wahai Unais, iaitu nama seorang laki-laki, datangilah isteri orang ini dan rejamlah dia. Lalu Unais pergi mendatanginya, lalu merejam dia. Jadi yang perempuan tadi, isteri si toke tadi tu, dia kena rejam sampai mati. Sebab apa? Dia ni dah berkahwin. Nampak tuan? Islam dah ada jawapannya. Depa tadi, depa nak berdamai, tapi depa kecoh. Dalam berdamai tu dia zalim. Dia rembat pula 100 ekor kambing. Dia ambil pula seorang perempuan hamba wanita. Kalau ikut dua-dua tadi mati rejam. Dia boleh habuan dua tuan. Islam bukan lagu tu. Islam apa yang Allah kata. Yang betulnya budak tadi, yang lelaki tadi kena sebat 100 kali, kena asing. Tapi perempuan tadi, ia itu baru kena rejam. Jadi nampak, Islam dia tak boleh mai benda ni dicampur aduk. Halal haram ikut dan untung seorang saja, untung dia saja ke, dia mesti ada qala Allah qala Rasul. Islam jaga betul-betul tuan. Dia tak boleh berat sebelah. Dia mesti adil tuan. Hadis Bukhari ni tajuk minggu lepas, yang mana dalam nak berdamai pun dan lagi celah tu ambil kesempatan, ambil kezaliman, buat kezaliman pada orang, tak boleh tuan. Okey, tapi tuan, pahala mendamaikan orang berselisih. Kalau orang bergaduh ni apa pahala dia tuan? Donasi dakwah Yufid. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara, dan tidaklah halal bagi seorang muslim memusuhi saudaranya lebih dari 3 hari. Okey, kita ni tuan-tuan, biasalah manusia ni, ada hari yang okey, ada hari tak okey. Ada hari dia main mood dia tinggi sikit, timing, ada main rendah sikit. Kalau tuan tak puas hati ke apa ke, nak bergaduh ke, 3 hari saja Islam kata.
Nak mogok ke, tak puas hati ke, nak masam muka ke apa, 3 hari tuan. Itu tempoh yang mana agama bagi kat kita ni, nak bergaduh ke, nak boikot ke, nak bermasam muka ke, 3 hari saja tuan. Hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Oleh karena permusuhan itu, kebencian itu buruknya luar biasa, maka mendamaikan orang yang saling bermusuhan pahalanya besar. Jadi kita bila bergaduh orang ni, 2 orang ni, dia akan jadi banyak cerita. Bahkan tuan, kalau kita silap tuan, dia sembuk api tuan, dia bagi apa tu ayam minyak gas ke tuang lagi, dia marah tuan. Asal tu benda kecil-kecil, dah kali boleh je tuan, bergaduh tumbuk-tumbuk sampai berbunuh-bunuhan. Sebab tu Arab jahiliah tuan, kes unta tuan. Bukan kata depa bergaduh tuan, anak cucu mereka 7 keturunan tuan bergaduh kes unta aja. Tuan-tuan, jadi bahaya tuan. Cerita sebenarnya tak ada apa pun, sikit je boleh selesai, tapi dengan kejahilan, dengan hawa nafsu yang mana kejahatan ni, jadi sampai berpanjangan. Islam tak ajak lagu tu tuan. Lebih utama dibanding pahala saum, solat dan sedekah. Bayangkan. Rupanya tuan-tuan, pahala mendamaikan orang bergaduh ni lebih utama daripada pahala puasa saum. Puasa banyak pahala tuan. Pahala solat kita banyak pahala. Pahala sedekah banyak pahala tuan. Tapi kalau kita eratkan hubungan orang yang bergaduh, eratkan silaturahim ini, penyebab kita lebih lagi pahala daripada 3 benda tadi. Bayangkan, kita tahu pahala solat gimana, kita tahu pahala saum gimana, kita tahu pahala sedekah gimana hebatnya. Tapi mendamaikan 2 orang yang bermusuhan lebih besar lagi daripada itu pahala. Jadi 3 benda tadi besar. Puasa, solat, infak, sedekah. Tapi satukan orang yang bergaduh ini lebih besar daripada itu. Ini dikemukakan oleh Nabi SAW dalam salah satu hadisnya yang hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Mau enggak aku kabarkan kepada kalian sebuah amalan yang lebih afdal, lebih utama daripada derajat saum, salat dan sedekah? Para sahabat yang terkenal tamak dan rakus kepada pahala, tapi tamak terhadap pahala kebaikan bagus, dan itu karakter para sahabat. Bahkan sahabat ni tuan, bila dengar ada pahala ganjaran yang Nabi nak bagi, dia pulun tak sangka. Fastabiqul khairat, pulun cari kebaikan. Jadi apa kata? Bala, ya kami nak ya Rasulullah. Apa pahala tu? Apakah kelebihan itu? ketika diiming-imingi oleh Nabi SAW, mau nggak aku kabarkan kepada kalian sebuah amalan yang pahalanya lebih utama dibanding sholat, saum dan sedekah? Mereka semangat mengatakan, bala ya Rasulullah, mau dong ya Rasulullah. Lalu beliau menyatakan, amalan yang lebih utama daripada sholat, saum dan sedekah itu adalah mengislahkan 2 pihak yang bermusuhan, memperbaiki hubungan antara 2 orang. Karena rusaknya hubungan antara 2 orang itu mencukur agama. Nampak tuan, rosak hubungan 2 orang, pencukur agama, permusnah agama tuan. Kerana 2 orang bergaduh tuan, orang tengok Islam ni tak sabar pun, baca Quran, baca hadis, tapi amalan harian tak ada macam dia berkata pun. Kan sebut lain tapi praktikal lagu lain. Nampak tuan, kita tak mau double standard. Kita nak tuan, apa qala Allah qala Rasul, kita masuk dalam diri kita. Jadi amalan kita tuan, jadi kena sabar. Kalau ada orang bergaduh tuan, kita kena pelerai mereka. Nak bergaduh boleh, tak puas hati boleh, 3 hari saja, bukan lebih pada tu tuan. Okey, tajuk kita hari ni, haram hukumnya merosakkan hubungan orang lain. Itu apa dia tuan? Surah An-Nisa ayat 114. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah atau membuat makruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Di cerita dia tuan, tak ada benda yang baik tuan, yang lebih baik apa? Kita sedekah, buat makruf, dan kita mengadakan perdamaian. Ada bergaduh adik-beradik, sahabat handai, jiran tetangga kan, sebagainya kan, jiran kita di satu taman sebagainya, ataupun adik-beradik kita di kampung bergaduh lama dah, kita berdamai, cari jalan, kita atok. Sebab apa? Kita nak mengeratkan hubungan itu, sebab itu lebih selamat. An-Nisa ayat 114.
Dan An-Nisa juga 128. Dan perdamaian itu lebih baik. Nampak Allah sebut tuan, damai itu lebih baik. Duk bersengketa tuan, kes kecil-kecil kan, tapi rupanya tuan, benda tu tak patut berlaku. Jangan benda besar lagi, banyak lagi yang kita nak kena selesaikan tuan. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu. Nampak, bertakwa kepada Allah. Tapi antara kita hablum minan nas ni, hubungan dengan manusia ni kena clear. Surah Al-Anfal ayat 1. Jadi hubungan kita dengan manusia ni lebih utama lagi. Ya, hablum minallah, kita dengan Allah, ibadah kita, puasa kita, haji kita, zakat kita kan, ya betul. Tapi dengan manusia ni jangan kita abaikan. Sebab apa? Kalau tak clear dengan manusia, sampai hari kiamat dia akan dituntut, akan dihitung tuan. Yang keempat, sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Kerana itu damaikanlah kedua saudaramu. Kita ni mengucap la ilaha illallah bersaudara. Tak kiralah dia bangsa apakah kan, kaum apakah, mengucap saja la ilaha illallah, kita bersaudara dan Al-Hujurat ayat 10. Dari Abu Darda radhiyallahu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, maukah kamu aku beritahu tentang amalan yang lebih utama yang kita baca tadi? Darjat dia puasa, solat, sedekah, lebih hebat lagi. Mereka menjawab bala tadi. Tentu saja wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, mendamaikan antara dua orang yang bersengketa, bergaduh. Kerana rosaknya hubungan antara dua orang adalah khaliqah, perosak agama, pencukur agama. Bahaya balik kan? Kerana dua orang ni bergaduh, habis satu taman kacau. Dua orang ni bergaduh, satu negeri kacau. Dua orang ni bergaduh, satu negara kacau. Nampak tuan? Berhati-hati. Padahal patutlah kita tengok apa benda yang kita bersisihan itu. Okey. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, hindarilah perbuatan yang merosak hubungan orang lain, kerana hal itu termasuk khaliqah tadi, perosak agama. Hasan Tirmizi. Walaupun hadis ini hasan, dia balik pada hadis yang kuat tadi, iaitu Bukhari. Benda yang sama. Okeylah sekali tuan-tuan, sebelum saya nak tutup ni, ada satu dalil tuan cerita tentang dari Abu Abbas Sahal bin Sa'ad bin As-Sa'idi radhiyallahu yang berkata, Rasulullah SAW mendengar berita. Satu hari Nabi dengar berita ada kalangan Bani Am bin Auf terjadi sengketa. Gen Arab ni tuan, dia banyak kabilah-kabilah. Orang Melayu kita contohnya, orang Malaysia, Melayu. Tapi dalam Melayu Malaysia pun ada dia punya pok-pok dia juga. Melayu Perlis, Melayu Penang, Melayu Johor, Melayu Kelantan, Melayu Terengganu contoh. Tapi tak nampaklah ketara kita orang Melayu kita. Tapi orang Arab ni dia ada kabilah-kabilah dia. Jadi sesama mereka ni bergaduh, bersengketa. Maka Rasulullah SAW bersama beberapa sahabat, dia pergi ke sana untuk mendamaikan mereka. Cerita dia, Nabi bila dengar saja orang bergaduh, ada tak clear, ada pemusuhan, apa Nabi buat? Nabi tak biar saja, tak tengok saja, dia akan pergi selesai. Dia turun padang tuan. Jadi pemimpin ni ada masalah, dia akan turun padang tuan, selesaikan masalah tuan. Sebab apa? Bila dengar lagu tu, Nabi dengan beberapa sahabat pergi ke tempat kejadian, selesaikan, damaikan mereka. Ini cerita dia. Setelah selesai mendamaikan beliau, dijamu. Lepas habis selesai tu, Nabi diberi jamuan. Bagi apa tu, orang jamu Nabi lah. Padahal waktu itu solat telah tiba, tapi time dia pun nak jamu tu dah masuk waktu sembahyang. Kemudian maka Bilal datang ke Abu Bakar. Bila tanya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, sesungguhnya Rasulullah SAW sedang ditahan, dijamu oleh Bani Am. Rasulullah SAW ni dia tak main solat dengan kita lah ni. Dia ada kalut tentang apa tu, selesai masalah sengketa tu, ada orang buat jamuan dekat dia. Kemudian, bagaimana jika engkau menjadi imam? Bilal kata kat Abu Bakar, apa kata engkau jadi imam? Itu dia punya kata Bilal. Abu Bakar menjawab, baiklah, jika engkau menghendaki demikian. Kalau engkau kata lagu tu, aku jadi imam. Jadi dia pun jadi imam. Kemudian Bilal mengumandangkan iqamah. Tadi dah azan, jadi dah nak semayang, Bilal pun iqamah tuan, lakukan iqamah qamat kita ni. Lalu Abu Bakar pun maju dan bertakbir. Abu Bakar pergi ke depan, dia pun bertakbir jadi imam. Dan orang-orang pun ikut takbir, ikut Abu Bakar semayang. Tiba-tiba Rasulullah SAW datang, berjalan di tengah-tengah saf dan berdiri pada saf pertama. Nabi mai daripada belakang, dia masuk celah-celah, dia pergi duduk belakang.
Saf pertama ni belakang Abu Bakar lah, belakang imam tu. Kemudian orang pun perasan Nabi mai, dia pun tepuk tangan sebagai isyarat. Tetapi Abu Bakar tak menoleh dalam solat dia. Abu Bakar buat tak tahu. Disetuikan semayang. Kemudian ketika ramai-ramai bertepuk memberi isyarat, pelan ramai tepuk tangan pula. Jadi Abu Bakar pun dia menoleh, dia melihat Nabi SAW, beliau pun beri isyarat kepadanya agar meneruskan. Jadi Abu Bakar pun dah ramai orang tepuk ke belakang, dia keliling belakang, dia nampak Nabi pula mengisyaratkan terus semayang. So dia jadi imam. Tetapi Abu Bakar mengangkat tangannya seraya memuji Allah dan melangkah mundur sehingga ia berdiri pada saf pertama. Rasulullah SAW pun maju meneruskan solat jadi imam. Abu Bakar undur belakang, Nabi pun ganti Abu Bakar jadi imam, kan. Kemudian setelah selesai solat, beliau menoleh pada sahabat. Dah habis semayang apa semua, Nabi pusing ke arah sahabat, dia pun bersabda, kan. Apa Nabi kata? Wahai sekalian manusia, mengapa ketika terjadi sesuatu di dalam solat kalian menepuk tangan? Kenapa bila jadi satu benda dalam semayang hampa tepuk tangan ni? Padahal tepuk tangan itu untuk perempuan, memberi syarat. Ni dalil kata orang perempuan belakang, kalau tok imam silap, macam mana nak tegak? Dia boleh tepuk tangan. Tepuk lah bagi bunyi kuat. Tok imam dia perasan, ada orang tepuk belakang ni, aku salah tak mana? Aku bangkit ke, aku tak rukuk ke, aku tak tahiyat awal ke, macam mana? Contoh. Jadi cara dia macam mana? Orang perempuan nak tegak imam, dia kena tepuk tangan. Ni dalil kata yang mana tepuk tangan ni. Ni cerita daripada hadis ini. Kemudian padahal tepuk tangan itu untuk perempuan yang memberi isyarat. Siapa saja yang mengalami sesuatu dalam solat, hendaklah ia membaca subhanallah. Tok imam salah, cara nak tegak macam mana? Subhanallah. Orang lelaki bukan tepuk tangan, orang lelaki tegak imam sebut subhanallah. Ni dalil kata nak tegak imam, orang lelaki tak aci tepuk tangan, dia kena sebut subhanallah. Tapi orang perempuan dia kena sebut subhanallah pula, dia kena tepuk tangan tadi untuk isyarat pembetul imam. Hendaklah ia menoleh. Rupanya tok imam ni dia kena pusing belakang. Dah orang tepuk tu ataupun orang untuk subhanallah, dia boleh pusing belakang. Tak mana salah dia. Cuma kalau dia perasan, aku ni tak duduk tahiyat awal, aku bangkit terus, dia tak payah dah pusing belakang, dia terus, dia pembetul. Cuma aku ni pun tak tahu salah apa, imam boleh pusing belakang, tak boleh. Saya pun tak perasan, tak belajar pun, tak jumpa pun dalil. Rupanya di samping subhanallah tu, imam kena pusing belakang, tengok apa yang berlaku ni. Nampak kan? Hai Abu Bakar, mengapa engkau tidak meneruskan menjadi imam ketika aku beri syarat padamu? Wahai Abu Bakar, dah hang toleh tadi ni, awak hang tak jadi imam terus. Dah aku bagi syarat sudah jadi imam. Nabi dah bagi syarat dah sudah imam. Tapi dia apa? Abu Bakar menjawab, tidak selayaknya bagi anak Abu Quhafah. Abu Bakar ni anak nama ayah dia Quhafah, untuk menjadi imam. Apa tu? Di hadapan Rasulullah SAW. Jadi cerita dia, dah Nabi ada, aku tak layak jadi imam lah, bagi Nabi lah jadi imam. Tu cerita dia. Tapi cerita ni bukan nak fokus tajuk betul semayang ni, yang atas tu, yang mana Nabi ada orang bergaduh, dia pergi selesai masalah. Jadi siapa-siapa yang bergaduh ni, kalau kita orang sebagai ayah ke, kena clearkan anak-anak kita yang bergaduh. Kalau kita ni sebagai adik-beradik yang kuat, kita clearkan anak menakan kita ke apa ke. Kalau kita ni sebagai wakil rakyat ke, kawasan tu ke, apa, menteri ke, apa ke, platform kita, ketua ke kerja kita tolong bagi selesai masalah. Itu jawapan dia. Dan cerita yang ni pula ni, diselit tentang macam mana nak tegur orang semayang. Orang perempuan, dia bukan sebut subhanallah, dia kena tepuk tangan. Bagi lelaki bukan tepuk tangan, dia sebut subhanallah untuk tegur imam. Imam pula, dia hendaklah pusing belakang. Kalau tak tahu mana-mana yang disalah, dia pun tak tahu, dia boleh pusing belakang, kita makmum belakang boleh bagi syarat, kan. Itu cara dia. Ini cara adab, di mana Nabi bagi ajak kita tata cara untuk pembetul imam. Kau imam salah, tuan, wallahu alam. Dan tajuk minggu depan, tuan, berkaitan dengan yang baru, iaitu berkaitan dengan bab wasiat. Bab wasiat, tuan. Larangan mewasiatkan harta lebih daripada 1/3. Kok mana kaya duit banyak pun, paling banyak pun 1/3. Sebab apa? 1 dan 2/3 tu dia ada hak-hak orang lain dah. Dia ada si penerima itu, anak dia, waris dan sebagainya. Islam bukan agama yang berat sebelah. Dia agama yang adil.
Dia jaga semua tuan. Nak bagi ke orang, ya boleh bagi, tapi berapa maksimum dan sebagainya. Kita bincang nanti tajuk minggu depan tentang wasiat nanti. 1/3 itu dah banyak dah Nabi kata. Tapi kalau maksimum pun 1/3 kita bincang nanti lah tajuk minggu depan. Wallahu a'lam. Ada tu tanya untuk tajuk kita hari ini berkaitan dengan apa tu tajuk kita, iaitu haram hukumnya kita rosak hubungan orang. Duk elok-elok pi curuh api pula. Duk elok pi curuh minyak gas pula. Jangan. Depa bergaduh sikit, kita bagi panjang cerita. Sepatutnya kita pelerai tuan. Wallahu a'lam. Ada tuan tanya untuk tajuk kita hari ni, cuma nak ulang kaji tuan. Tuan-tuan tahu dah, cuma nak peringat balik dah. InsyaAllah kita ni saya rasa kat untuk ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.